Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi alhamdulillah kita berjumpa lagi pada sesi kali ini dalam tajuk haji dan umrah, bidang fiqh tingkatan 4. Okay, murid-murid boleh rujuk tajuk ini pada buku teks muka surat 90 hingga 108. Okey, kita teruskan ya murid-murid sekalian. Okey, yang pertama kita tengok maksud, hukum dan dalil haji dan umrah. Okey, dari segi bahasa, haji bermaksud tujuan dan maksud. Okey, dari segi istilah, haji pula ialah mengunjungi Baitullahil Haram pada bulan-bulan haji, iaitu pada bulan Syawal, Zulkaadah 1 hingga 13 Zulhijjah untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syarat tertentu. Okey, umrah pula ialah ziarah. Okey, maksud dia bersegi bahasa ziarah. Okey, dari segi istilah pula mengunjungi Baitullah Al-Haram pada bila-bila masa untuk mengerjakan ibadah tertentu menurut syarat-syaratnya. Okey, murid-murid sekalian, kalau kita lihat dari segi maksud istilah di situ, beza di antara haji dan umrah itu ialah masa. Okey, haji pada bulan-bulan haji sahaja, tetapi umrah pada bila-bila masa, ya, ikut ke lapangan. Okey, siapa yang ingin mengerjakan umrah lah. Okey, kita tengok pula hukum dan dalil nakli haji dan umrah ini. Okey, hukum mengerjakan haji ialah wajib. Wajib sekali seumur hidup bagi setiap individu yang mukallaf dan berkemampuan. Okey, dalil yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa atimmul hajja wal umrata lillah." Okey, Surah Al-Baqarah ayat 196 maksudnya, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah kerana Allah Subhanahu wa taala. Okey, seterusnya kita tengok dalil yang kedua daripada Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Maksudnya, dan Allah Subhanahu wa taala mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah bagi sesiapa yang mampu kepadanya. Dan sesiapa yang kufur, iaitu ingkarkan kewajipan ibadah haji itu, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya, tidak berhajatkan sesuatu pun daripada sekalian makhluk. Okey, dalil hadis daripada Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Maksudnya, rukun Islam itu ialah engkau melafazkan kalimah syahadah, iaitu meyakini serta menerangkan kebenaran bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan bahawa sesungguhnya Nabi Muhammad ialah pesuruh Allah, dan engkau mendirikan solat dan mengeluarkan zakat serta berpuasa pada bulan Ramadan, dan juga engkau mengerjakan haji ke Baitullah jika engkau berkemampuan. Ya. Okey, ini spektrum ilmu. Okey, ini maksudnya info tambahan. Ibadah haji telah disyaratkan pada tahun ke-5 Hijrah. Okey, bulan-bulan haji itu ialah yang pertama bulan Syawal,
yang kedua Zulqa'dah, dan yang ketiga 1 hingga 13 Zulhijjah. Okey. Kita tengok yang ketiga, iaitu syarat wajib, rukun, perkara wajib dan amalan sunat. Okey, syarat wajib bagi haji dan umrah, yang pertama Islam, tidak diwajibkan kepada orang kafir. Okey, yang kedua baligh, cukup umur dan tidak wajib bagi kanak-kanak. Namun kalau sekiranya kanak-kanak itu mengerjakan haji, hajinya tetap sah, tetapi kefarduannya tidak gugur. Maksudnya dia kena mengerjakan lagi apabila dia sudah baligh. Okey, syarat wajib yang seterusnya ialah berakal, waras dan tidak wajib bagi orang gila. Yang keempat merdeka, tidak wajib kepada hamba. Okey, seterusnya yang kelima berkemampuan ataupun istita'ah, iaitu mampu dari segi kesihatan, kewangan dan keselamatan. Okey, kita tengok info berkenaan dengan ciri ataupun spektrum ilmu berkenaan dengan ciri-ciri berkemampuan. Yang pertama, cukup perbelanjaan untuk mengerjakan haji dan umrah dan pergi balik. Untuk makluman murid-murid semua, sekarang kos mengerjakan haji kalau tidak campur dengan subsidi ialah dalam 22,000, 22,000. Tapi tabung haji bagi subsidi, jadi kita bayar dalam 9,000, 10,000 begitulah. Okey ya. Kita kena menyimpanlah. Okey ya. Yang kedua, cukup keperluan nafkah asas bagi orang yang di bawah tanggungannya. Okey ya. Ini bagi kalau kalau ibu bapa ditinggalkan atau anak-anak ditinggalkan. Nombor 3, ada kenderaan pergi dan balik. Yang nombor 4, aman perjalanan pergi dan balik. Yang kelima, sihat tubuh badan. Okey, ciri kemampuan khusus bagi wanita sahaja atau perempuan. Yang pertama, dia mesti mendapat keizinan suami atau walinya. Yang kedua, ditemani oleh suami atau mahram atau kumpulan perempuan yang boleh dipercayai. Okey, ini khusus bagi perempuan sahaja ya. Okey, kita tengok seterusnya yang keempat, iaitu rukun haji dan umrah. Okey, rukun. Kita tengok yang pertama, niat mengerjakan haji dan umrah. Okey, lafaz niat mengerjakan haji ialah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Maksudnya, sahaja aku mengerjakan haji dan umrah, haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okay, lafaz niat mengerjakan umrah pula, nawaitul umrata. Minta maaf di situ ada kesalahan, sepatutnya umrata situ. Nawaitul umrata wa ahramtu bihima lillahi ta'ala. Maksudnya sahaja aku mengerjakan umrah dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Okey. Yang kedua, wukuf. Rukun yang kedua, haji wukuf di Arafah. Okey, umrah tidak ada wukuf, tiada wukuf di Arafah. Apa itu wukuf? Wukuf pada ibadah haji ialah berada di padang Arafah walaupun seketika, bermula dari masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah hingga sebelum masuk waktu subuh pada 10 Zulhijjah. Okey. Antara waktu mustajab untuk berdoa ialah ketika wukuf di Arafah. Okey. Rukun yang ketiga ialah tawaf di Kaabah, iaitu mengelilingi Kaabah 7 pusingan, bermula dari penjuru Hajarul Aswad dan berakhir pada sudut yang sama menurut syarat-syarat tertentu. Okey. Rukun yang keempat bagi haji dan umrah ialah sa'i. Apa itu sa'i? Sa'i ialah berjalan ulang-alik sebanyak 7 kali, bermula dari Bukit Safa dan berakhir di Bukit Marwah menurut syarat-syarat tertentu. Yang kelima, rukun yang kelima ialah bergunting atau bercukur rambut. Bergunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut dan sunnah bercukur rambut bagi lelaki. Kasih botak lah, botak licin. Okey. Nombor 6. Okey, rukun yang keenam iaitu tertib. Okey, haji dia tertib pada kebanyakan rukun. Okey, umrah tertib pada semua rukun. Dia ada perbezaan tu, ada perbezaan. Mengikut perbuatan, mengikut urutan. Okey. Seterusnya,
Okey, ini cara mengerjakan tawaf dalam rukun haji. Okey, ini contoh gambar Kaabah. Okey, di mana kita bermula untuk tawaf ialah di sini ya. Biasanya di dinding, di tepi ini ada dinding. Dinding yang mengelilingi Kaabah ni, dia akan ada satu lampu hijau. Okey, dia macam trafik lah di sini. Okey ya. Kita akan bermula tawaf di penjuru Hajarul Aswad. Okey. Kita akan pusing. Okey ya. Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, enam kali dan tujuh kali. Okey, 7 kali. Okey, di sini ada makam Ibrahim. Okey, ni makam ini bukan kubur jangan silap. Kebiasaannya kalau kita orang Malaysia ni makam-makam ni kubur lah. Dia bukan kubur Dia makam ini ialah batu yang dipijak oleh Nabi Ibrahim ketika membina Kaabah itu. Dia pijak satu batu tu. Dia selalu pijak satu batu sehingga batu itu ada kesan tapak kaki Nabi Ibrahim. Dia ada di situ Okey, kemudian di sini ini penjuru Iraqi. Okey, kemudian di sini ni macam ada bulatan tu kan. Dalam dia Hijr Ismail dipanggil. Kemudian penjuru Syami, penjuru Yamani. Okey, inilah keadaan dia. Kita punya Kaabah. Yang ini ni apa ni? Ini pintu Kaabah dia. Okey, seterusnya. Okey, ini info tambahan saja. Tahallul ini bagi haji. Tahallul bermaksud membebaskan diri daripada larangan yang terdapat semasa ihram. Yang kedua, tahallul bagi umrah ialah jemaah bersyukur dan bergunting selepas selesai melaksanakan sa'i. Itu bagi umrah. Okey, untuk tahallul bagi haji terbagi kepada dua, iaitu tahallul awal boleh dilaksanakan apabila dua daripada tiga perkara tersebut dilaksanakan, melontar jamrah kubra, tawaf dan sa'i, bercukur dan bergunting. Tahallul tsani ialah boleh dilakukan setelah jemaah haji selesai menyempurnakan tiga perkara tersebut. Tiga perkara ni melontar jamrah, tawaf dan sa'i, bercukur dan bergunting. Okey Seterusnya. Okey, nombor 5, perkara wajib haji dan umrah. Yang pertama sekali, niat ihram di miqat. Berniat ihram di miqat ialah ketentuan tempat atau masa untuk berniat ihram haji ataupun umrah. Okey, miqat itu apa? Miqat itu ketentuan tempat atau masa. Miqat ni ada dua jenis, iaitu miqat makani. Miqat makani maksudnya ketentuan tempat atau sempadan tempat untuk berniat ihram. Okey, untuk miqat zamani, ketentuan masa bagi seseorang untuk berniat ihram haji dan bermula daripada 1 Syawal hingga masuk waktu subuh 10 Zulhijjah. Okey, itu masa. Makani sama dengan tempat. Zamani sama dengan masa. Okey, kita tengok gambar raja ini. Ini ialah 5 tempat untuk miqat bagi penduduk luar Mekah. Luar Mekah. Okey, yang pertama sekali Zulhulaifah ataupun Bi'run Ali, iaitu daripada arah Madinah. Okey, kalau ada murid-murid di sini yang pernah mengerjakan umrah ataupun haji, kebiasaannya kalau kita sudah ziarah di Madinah, kita akan mengerjakan umrah, kita akan singgah terus ke Zulhulaifah. Zulhulaifah ini tidak jauh daripada Madinah. Ada kawasan Madinah. Okey. Jadi di situ untuk miqat tempat kita berniat semua di situ sebelum kita meneruskan perjalanan ke Mekah. Daripada Bi'rul Ali ini ke Mekah ini mengambil lebih kurang jarak dia dalam 400 lebih kilometer lah. Okey, 6 jam jalan bas lah. Kemudian yang kedua Zatu Irkin, iaitu daripada arah Iraq. Okey, Qarnul Manazil daripada arah Malaysia, Asia Tenggara. Okey, ini ialah miqat bagi kita orang Malaysia ataupun Asia Tenggara seperti Indonesia, Singapura, Brunei, Thailand. Okey, di sini ialah kita punya miqat. Yang keempat Lamlam dari arah Yaman. Okey, yang kelima Juhfah daripada arah Mesir dan Tunisia.
Okey, bagi penduduk Mekah pula, dia kena keluar daripada sempadan. Kita nampak garis-garis ni kan? Okey, dah. Okey. Kita kena keluar di Mekah ini ada dia punya dia punya tempat miqat untuk orang Mekah. Okey contoh dia di Allahu Akbar, saya lupa sudah. Tidak apa. Tidak ingat dia punya nama tempat tu. Tapi ada 2 3 tu. Okey Seterusnya yang kedua, bermalam mabit di Muzdalifah. Umrah tidak ada mabit Berada di Muzdalifah selepas tengah malam 10 Zulhijjah sehingga sebelum terbit fajar. Okey, ini syarat wajib tadi wajib, bukan syarat wajib. Wajib haji dan umrah. Okey. Seterusnya yang ketiga, melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Okey. Masa untuk melontar bermula selepas tengah malam 10 Zulhijjah. Okey. Keempat, bermalam mabit di Mina. Okey, umrah tidak ada. Berada di Mina pada malam-malam hari tasyrik iaitu 11 hingga 13 Zulhijjah. Seterusnya yang kelima, melontar 7 anak batu di ketiga-tiga jamrah. Okey, umrah tidak ada. Okey, jamrah ada 3 jenis iaitu Jamratul Sughra, Jamratul Wusta dan Jamratul Kubra pada hari tasyrik Masuk waktu melontar adalah selepas azan subuh. Azan subuh terbenam sehingga terbenam matahari 13 Zulhijjah. Subuh 11 Zulhijjah ni Okey. Yang keenam, menjauhi larangan. Yang ini ada 6 sahaja wajib haji dan umrah ada 6. Minta maaf wajib umrah ada 2 sahaja iaitu miqat tadi dan ini. Okey, kalau umrah haji ada 6 semuanya. Okey, menjauhi larangan ihram. Okey, yang pertama sekali, ihram itu apa? Menuliskan jangan pula ihram itu ialah memakai pakaian putih ni. Itu dipanggil ihram. Asal pakaian putih itu ihram lah. Okey, jadi bila kita sudah berniat di miqat tadi itu, apa perkara yang tidak boleh kita buat? Apapun perkara yang kita tidak boleh adalah kita kena meninggalkan larangan. Okey, apa yang kita kena tinggalkan tu? Yang pertama, segi dari segi kecantikan, menyapu minyak rambut. Bila sudah pakai yang ini, tidak boleh sudah pakai minyak rambut. Mencabut bulu atau rambut, tidak boleh. Memotong kuku pun tidak boleh. Okey, berwangi-wangian. Okey, untuk ihram ini kebiasaannya kalau ihram umrah dia sekejap saja. Biasanya kalau kita melaksanakan umrah, kalau kita berada di Mekah, kita boleh selesaikan umrah dalam masa 3 jam sahaja. Tapi kalau daripada Madinah, kita kena tunggu lama sikit lah sebab kita sudah miqat di Bir Ali tadi di Madinah itu sampai mungkin perlu kepada 10 jam begitu. Okey. Tapi kalau kita berada di Mekah, umrah itu boleh selesai dalam masa 3-4 jam sahaja. Jadi kena bertahanlah, tidak boleh motong kuku, cabut bulu ataupun segalanya. Okey, nombor 2, wangi-wangian. Wangi-wangian sama ada pada pakaian, badan atau menghidunya. Okey, yang ini tidak boleh. Kalau boleh jangan bawa. Bukan tidak payah bawa lah. Jangan kalau masa kita membuat umrah tu atau haji itu jangan kita bawa. Biar di bilik di hotel kita. Okey, tidak boleh selepas pakai ihram tu. Okey, yang ketiga, pakaian, memakai pakaian bercat atau bercantum. Ini bagi lelaki tidak boleh. Jadi yang pakai ini ialah pakaian yang tidak berjahit, okey, atau bercantum. Okey tidak boleh Menutup kepala bagi lelaki. Jangan pula pakai kopiah, pakai songkok sana. Tinggallah itu kopiah sama songkok tu di hotel. Lepas tu boleh pakai insya-Allah. Bila lepas habis tu boleh pakai. Okey, lepas selesai kita menjalankan umrah ataupun haji lah. Okey, menutup muka bagi lelaki dan perempuan tidak boleh tutup muka lah. Memakai sarung tangan. Okey, seterusnya yang keempat, alam sekitar. Tidak boleh memburu binatang buruan. Mentang-mentang ada binatang di situ, tidak pernah nampak di Malaysia mau diburu pula. Tidak boleh Ataupun nampak memotong atau merosakkan tumbuhan. Dia nampak tidak pernah nampak tumbuhan tu di Malaysia, dia pergi cabut bawa balik Malaysia. Tidak boleh Tidak boleh. Hubungan seksual pula yang kelima, hubungan seksual berkahwin. Tidak boleh berkahwin. Masa ihram ni dia berkahwin. Tidak boleh. Mengawinkan. Ini kalau bapa jadi wali kepada anak tidak boleh. Atau wakil untuk menerima nikah. Seterusnya yang kedua, melakukan perbuatan merangsang syahwat. Ini bagi suami isteri lah. Dan persetubuhan suami isteri. Ini tidak boleh Dia tidak boleh.
Okey, selepas itu bolehlah. Selepas daripada ihram ni. Okey. Okey, ini contoh pakaian ihram . Yang ini pertama pakaian ihram laki secara biasa. Tengok nampak ni kan? Nampak ni dia pakai macam ni. Okey, ini biasa. Okey, dua-dua ini tidak berjahit. Dia kain lepas. Okey. Boleh tidak pakai pakaian dalam? Tidak boleh kalau dia berjahit. Tidak boleh tidak boleh. Maksudnya kena buka. Tapi jangan risau. Kain ini tebal. Kain ini tebal lah. Dan dia kena ikat dengan baiklah. Dia ada tali pinggang lagi semua supaya tidak terlepas. Jangan risau . Okey, yang ini pula pakaian lelaki semasa ihram secara ittiba. Ini kita buat ketika tawaf dan juga ketika kita sa'i. Okey, untuk pakaian perempuan semasa ihram pula dia begini sahaja. Okey, dia pakai telekung biasa warna putih. Okey, tidak masalah. Okey. Okey, seterusnya yang perempuan tidak masalah untuk yang berjahit. Okey, seterusnya berenam. Amalan sunat haji dan umrah yang pertama mandi sunat ihram dilakukan sebelum memakai sebelum memakai pakaian ihram mandi dulu. Okey. Kemudian dia punya niat dia nawaitu ghuslal ihrama sunnatan lil ihrami sunnatan lillahi taala. Sahaja aku mandi sunat ihram kerana Allah taala. Okey, seterusnya selepas mandi tadi kita pakailah ihram pakaian ihram itu seperti yang inilah, pakai macam ni. Okey, sudah pakai. Kemudian selesai pakai ihram, kita terus salat sunat ihram. Usalli sunnatal ihrami rak'ataini lillahi taala. Sahaja aku salat sunat ihram 2 rakaat kerana Allah taala. Okey, haji apabila sudah kita solat mandi, kita solat sunat. Okey, sementara kita menunggu perjalanan kita ke ke Mekah atau perjalanan kita ke Padang Arafah, kita digalakkan talbiyah. Apa itu talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah. Kita selalu dengar ni asal bulan haji je mesti kita dengar ini talbiyah ni. Okey. Yang nombor 4 mengutip anak batu di Muzdalifah. Okey, kalau umrah tidak ada, mengutip 7 anak batu di Muzdalifah pada 9 Zulhijjah untuk melontar di Jamratul Kubra pada 10 Zulhijjah. Okey, solat sunat selepas makan tawaf. Okey, ini lepas tawaf kita disunatkan untuk solat sunat tawaf. Solat sunat tawaf rak'ataini lillahi taala. Sahaja aku solat sunat tawaf 2 rakaat kepada Allah taala. Okey, dan sunat dilakukan di belakang makam Ibrahim. Tapi jangan risau, kalau kita pergi sana nanti memang disediakan tempat untuk solat sunat tu di belakang makam Ibrahim. Kalau penuh pun kita kena tunggu sekejap. Tu ramai sangat kan. Kita boleh tunggu sekejap. Okey ya. Jangan risau, disediakan juga ruang-ruang semua itu. Okey, ini tadi ini lafaz talbiyah yang tadi itu. Okey ya. Ini maksudnya kesyukuran kita lah pada Allah Subhanahu taala kerana kita mengerjakan haji. Okey, nombor 7. Okey, kita tengok perbandingan haji dan umrah. Okey, yang pertama kita tengok persamaan dia. Okey, aspek perkara wajib, okey, haji dan umrah kita sama larangan ihram tadi dan mempunyai miqat makani. Macam saya sebut tadi awal-awal lah. 2 itu sahaja perkara wajib yang perlu dipatuhi oleh umrah lah. Yang sama. Rukun yang sama, tawaf, sa'i, bercukur. Okey. Okey, perbezaan pula. Okey. Aspek waktu. Haji dikerjakan pada bulan haji sahaja. Umrah pada bila-bila masa sepanjang tahun. Okey ya. Jangan pula buat haji pada bulan Muharram. Tidak boleh. Tidak sah ya. Okey. Umrah boleh. Okey, rukun, dari aspek rukun haji ada wukuf, wajib wukuf. Rukun dia wajib. Kalau tidak buat tidak wukuf, tidak sahlah haji itu. Tapi kalau umrah tidak ada wukuf. Okey, dari segi aspek perkara wajib haji, okey, haji dia melontar 7 anak batu pada ketiga jamrah, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar 7 anak batu di Jamratul Kubra. Okey, yang umrah langsung tidak ada, tiada perkara-perkara
yang ada haji ini, perkara wajib haji ini. Okey, jenis haji. Okey, kita tengok jenis haji ya. Jenis haji ada 3 jenis haji, iaitu yang pertama ifrad. Jenis haji ni maksudnya cara kita melaksanakan haji. Ada 3 cara dia. Okey, ini panggil semua jenis haji. Yang pertama ifrad, iaitu mengerjakan haji dahulu kemudian mengerjakan umrah pada tahun yang sama. Tamattu' pula ialah mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Qiran ialah haji qiran, berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Okey, untuk kita kebiasaannya untuk kita jemaah Malaysia, kita biasanya akan mengerjakan haji dengan secara haji tamattu', iaitu mengerjakan umrah dahulu dalam bulan haji. Okey, kemudian mengerjakan haji pada tahun yang sama. Sebab kenapa? Sebabnya jarak kita dengan Mekah jauh dan kos untuk pergi umrah agak kos jugalah. Jadi kebiasaannya tamattu' ini kita buat apabila jemaah sudah sampai di Mekah, dia belum haji lagi, dia buat dulu umrah. Begitu. Okey, untuk menjimatkan. Okey, tapi kalau untuk ifrad ini bagi orang yang ada di sekitar Mekah dan orang yang berkemampuan lah. Okey, qiran ni pula orang yang berniat mengerjakan haji dan umrah secara serentak. Apapun cara yang paling baik ialah mengerjakan haji dengan ifrad. Okey ya. Okey, masing-masing ada kelebihan juga sebenarnya ni ya. Okey. Okey, garis masa haji tamattu'. Okey, pada 6 Zulhijjah, ini biasa 6 Zulhijjah. Okey, berihram umrah sudah dan melaksanakan umrah. Okey, ini dikatakan sebagai tamattu' tadi. Umrah umrah dilakukan pada bulan haji. Jadi jemaah kita biasa dia akan buat ihram umrah, melaksanakan umrah pada 6 Zulhijjah. Okey. 7 Zulhijjah itu relax. Tunggu, bersiap-siap untuk kita melaksanakan ibadah haji seterusnya, rukun-rukun haji seterusnya. Okey, pada 8 Zulhijjah, kena berniat ihram di Masjidil Haram dan meninggalkan larangan ihram haji. Maksudnya setelah pakai pakai ihram sudah berniat, dia tidak boleh sudah melakukan perkara-perkara larangan ihram haji. Apa dia tadi tu? Yang kecantikan, wangi-wangian, alam sekitar, dengan satu lagi apa tadi? Ialah hubungan antara lelaki suami isteri ya. Okey, 9 Zulhijjah, bila 8 Zulhijjah kita akan bergerak ke wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Arafah ini lebih kurang jaraknya daripada Mekah itu lebih kurang 7 km lebih kurang lah. 7 km lebih kurang begitu, 9 km. Okey. Seterusnya 10 Zulhijjah kita akan bermalam di Muzdalifah, kemudian kita melontar jamrah kubra, kemudian kita bercukur, tawaf ifadah dan sa'i. Okey. Seterusnya sambung pada 11 Zulhijjah, melontar di ketiga-tiga jamrah, bermalam di Mina. 12 Zulhijjah melontar di ketiga-tiga jamrah, bermalam di Mina. Okey, 13 Zulhijjah melontar di ketiga jamrah, bermalam di Mina, dan berakhirlah kita punya haji. Selesailah kita punya haji kita. Okey, tawaf wada ialah dilaksanakan di Mekah sebelum balik ke tanah air. Okey, tawaf wada. Asal keluar daripada Mekah, sama ada kita balik ke Malaysia atau kita ke Madinah, kita akan buat tawaf wada. Okey, 10 kaifiat pelaksanaan haji tamattu'. Bukan tawatuk situ, haji tamattu' tu. Yang pertama berniat ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga bermalam di Muzdalifah hingga 10 Zulhijjah, yang keempat melontar di Mina, yang keempat Mina iaitu melontar jamrah dan bermalam 10 hingga 13 Zulhijjah. Yang kelima Mekah. Kita balik ke Mekah, kita tawaf rukun di situ ataupun ifadah di situ. Keenam Mekah, kita di Mekah juga sa'i, kemudian yang ketujuh kita bergunting rambut, tertib. Okey, ini haji tamattu'. Okey, ini cara mengerjakan haji tamattu'. Kalau umrah saja, Ustaz terangkan, kalau umrah saja kita akan di sini nombor 1 terus pergi nombor 5. Nombor 5, 6, 7 tertib. Dia begitu. Ini haji keseluruhan.
Haji maksudnya ada 8 perkara lah yang perlu dibuat. Tapi kalau umrah, nombor 1, nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 8. Itu dari segi inilah cara dia lah untuk umrah. Hikmah dia haji dan umrah. Yang pertama dari segi rohani, menghapuskan dosa dan meraih ganjaran syurga kerana pengorbanan harta dan tenaga dalam melakukan perintah Allah SWT. Kedua, menzahirkan ketaatan dalam melakukan perintah Allah SWT bagi mencapai kasih sayang dan rahmat daripada Allah SWT. Sosial, saling mengenali sesama umat Islam walaupun berbeza bangsa dan negara. Ini masa pergi haji lah ni atau umrah, dapat kawan satu Malaysia walaupun kita daripada Sabah. Okey. Hikmah haji dari segi politik pula ialah, haji dan umrah dari segi politik pula ialah menzahirkan kekuatan umat Islam. Dari segi dakwah, menyemarakan perkembangan dakwah Islam ke seluruh alam. Dari segi ekonomi pula, meningkatkan taraf hidup umat Islam dengan menabung dalam tabung haji supaya dana umat Islam meningkat. Meningkatkan dana umat Islam dan mewujudkan sumber pendapatan baru. Itu sahaja untuk tajuk haji dan umrah. Untuk latihan pengukuhan ni, latihan pengukuhan ni kita akan usahakan sediakan latihan dalam Google Form. Nanti murid-murid nanti akan jawab di situ. Jadi sekadar itu sahaja untuk tajuk ini. Kalau ada apa-apa pertanyaan, bolehlah tanya di ruang komen tu. InsyaAllah saya akan jawab. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada sesi yang akan datang ataupun kelas akan datang. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.